Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin mencari calon suami, tetapi untuk membawa anda semua memahami, menyelami dan mendalami maulid bicara pendidikan penggerak bangsa merdeka. Sekalung apresiasi buat peneraju acara, barisan intelektual kehakiman Teguh Saksama dan para hadirin yang jauh di mata namun dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sidang hadirin warga intelektual, sebelum kita meneliti dengan lebih terperinci, alangkah baiknya jika kita bersama-sama mengerti definisi mauduk pidato kita pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pendidikan membawa maksud keperihalan mendidik. Pendidikan juga merupakan senjata paling ampuh dalam mentransformasikan mobiliti sosial masyarakat sehingga mampu mewujudkan sebuah negara yang bebas daripada cengkaman penjajah. Frasa penggerak bangsa merdeka pula melambangkan pendidikan menjadi wadah yang melahirkan kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan yang bebas daripada penjajahan fizikal maupun mental. Bertitik tolak daripada itu, saya akan cerahkan kepada 3 perspektif perdana. Pertama, pendidikan memperkasakan tamadun bangsa. Kedua, pendidikan mengukuhkan perpaduan. Dan yang terakhir, pendidikan melahirkan generasi minda kelas pertama. Hadirin warga pendidik penuh iltizam, kita mulakan pentas bicara dengan cambahan minda pertama. Pendidikan memperkasakan tamadun bangsa. Ilmu merupakan faktor terpenting yang menentukan kekuatan sesuatu bangsa. Kita lihat betapa prinsip pendidikan di Jepun adalah untuk melahirkan negara yang demokratik dan cintakan keamanan untuk mengukuhkan kemerdekaan negara. Komitmen daripada warga pendidik dalam mendepani transformasi pendidikan bagi membentuk budaya sesebuah masyarakat membolehkan Malaysia bersaing di peringkat global. Berdasarkan laporan Daya Saing Global 2018 Forum Ekonomi Dunia, Malaysia diiktiraf sebagai negara yang mempunyai persaingan yang hebat dalam arena pendidikan dengan menduduki tangga ke-19 daripada 141 negara. Namun begitu, penjajahan dari segi mental menunjukkan bahawa pemikiran atau budaya yang menjadi ancaman bentuk baru masih berlaku. Memang benar, penjajah sudah lama berundur, tetapi pemikiran yang dibawa oleh mereka masih utuh mencengkam aspek bernegara. Oleh sebab itu, kerajaan telah mewajibkan mata pelajaran tamadun, iaitu tamadun Islam dan tamadun Asia di semua universiti di Malaysia untuk membetulkan kekeliruan yang dicanang oleh Barat. Dalam pada itu, prasyarat kepada kebebasan perlulah berkiblatkan akhlak dan agama, kerana kebebasan tanpa akhlak tidak bererti dan akhlak tanpa agama tiada manfaatnya. Elemen duniawi dan ukhrawi ini sememangnya diterapkan dalam institusi pendidikan untuk melahirkan tamadun bangsa yang berilmu dan merdeka. Hadirin dan hadirat sekalian, beralih kepada rempuhan idea kedua, iaitu pendidikan mengukuhkan perpaduan kaum. Perpaduan nasional dipupuk demi merapatkan jurang sosial melalui penggunaan bahasa Melayu yang menjadi bahasa pengantar utama di institusi pendidikan. Berdasarkan teori of linguistic determinism dan relativism, bahasa memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan budaya. Keseragaman satu bahasa ini dapat mewujudkan ikatan sentimental dan instrumental yang mampu mengekalkan bangsa Malaysia yang merdeka. Hakikatnya, saya berasa begitu pilu apabila sebahagian daripada rakyat kita menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa kedua sehingga dianaktirikan, ditertawa dan dihina. Jangan hadirin, kita patut berbangga betapa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa dunia. Sejarah pendidikan di negara Malaysia telah melalui
proses pecah dan perintah. Meskipun realitinya dasar pendidikan hanyalah untuk kepentingan penjajah semata-mata, lantaran itu lahirnya pendidikan vernakular dalam ruang pendidikan yang diteruskan sehingga kini. Namun begitu, prakarsa menjayakan perpaduan rakyat juga dikecapi melalui pendidikan yang mengimpikan satu bangsa Malaysia. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, pendidikan prasekolah hingga lepas menengah, kurikulum pendidikan agama Islam bagi murid Islam dan kurikulum pendidikan moral bagi murid bukan Islam akan diperkukuhkan supaya merangkumi tumpuan yang lebih kepada pemahaman tentang nilai-nilai perpaduan dan hubungan baik sesama insan. Sudah terang lagi bersuluh, pendidikan dapat mengukuhkan perpaduan kaum. Hadirin yang dihormati, beralih kepada mandala fikiran saya yang terakhir, iaitu pendidikan melahirkan generasi minda kelas pertama. Minda kelas pertama difahami sebagai ciri-ciri modal insan yang mampu memenuhi keperluan pembangunan individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Ciri-ciri tersebut merangkumi aspek penguasaan ilmu yang tinggi, sikap proaktif, kejayaan moraliti, budaya menyumbang untuk kepentingan bersama dan pembangunan yang bersifat holistik. Konsep minda kelas pertama juga telah diutarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semasa membentangkan rancangan Malaysia ke-9. Minda kelas pertama akan menghasilkan kerja kelas pertama. Kerja kelas pertama bermula dengan individu yang memiliki pemikiran, emosi, perlakuan, sikap dan spiritual. Dalam pembentukan yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan modal insan yang mempunyai minda kelas pertama yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Ini kerana modal insan kelas pertama sering dikaitkan dengan taraf pendidikan seseorang, tetapi tidak semestinya bergantung kepada faktor pendidikan. Ironinya, minda kelas pertama adalah jangka masa panjang yang memerlukan segenap usaha serta komitmen daripada setiap peringkat masyarakat. Oleh itu, setiap etnik, kelas sosial, komuniti dan institusi perlu mengambil bahagian dalam merealisasikan misi ini. Hadirin dan hadirat sekalian, pada penghujung bicara, terbuktilah pendidikan amat penting dan diperlukan dalam kehidupan seharian. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, iaitu barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.